Selamat datang ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Sebelum acara bermula, sila pastikan perkara-perkara berikut telah diberikan perhatian. Sila matikan telefon bimbit anda atau pastikan telefon anda berada di dalam mod senyap. Pastikan anda berdiri semasa juruacara majlis mengumumkan ketibaan tetamu kehormat dan perasmi. Terus berdiri ketika menyanyikan lagu negaraku dan varsity kita, dan akhir sekali memberikan kerjasama yang baik sepanjang acara berlangsung. Terima kasih. Perarakan dekan dan ahli pengurusan fakulti masuk ke Dewan. Majlis. Hadirin diminta untuk terus kekal berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu varsity kita.
Hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia Profesor Dr. Kadarudin Ayub, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azlan Abbas, Timbalan Dekan Siswazah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Timbalan Dekan Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Imam Mirzawati Muhammad, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Dr. Siti Daud, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fuad Mat Jali, Profesor Kehormat Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang diraikan Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman, Profesor-Profesor, Ahli Pengurusan Fakulti, Ketua Program dan Penyelaras Siswazah, Penyelia dan Pensyarah, Graduan Doktor Falsafah yang diraikan, pegawai-pegawai fakulti, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon. Praise to Allah subhanahu wa ta'ala for His blessings that we are here, gathering together in this wonderful afternoon to celebrate the joyful event, the appreciation ceremony for PhD graduates and Professor Emeritus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang ke Majlis Apresiasi Graduan Dr. Falsafah dan Sanjungan Budi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 2023. Untuk makluman hadirin sekalian, buat culung kalinya, fakulti berbesar hati untuk meneraikan penerima gelaran Profesor Emeritus, iaitu Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman yang telah dimasyhurkan pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-51. Terbang rendah burung kedidi, bermain di celah pangkal bidara. Terima kasih segalung budi sudi datang memeriahkan acara. Melayah serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pemuka bicara. My name is Izzati Azali. Dan saya Nazmi Rahmat. And we are the MCs for today's ceremony. Hujung minggu ke Pasar Keramat, beli bekalan dibawa berkelah. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis diberkati Allah. In order to make this event more blessed, let us put our hands together and pray for His blessings. With that, I would like to invite Mr. Aiman Rosli for dua reciting. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد الغايات وأسقي صلاتي وأتم التسليمات على نبي رحمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, di sini kami hamba-hambamu memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadratmu. Kerana dengan izin perkenanmu, Majlis Apresiasi Graduan Dr. Falsafah FSSK 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia dapat dilangsungkan bagi meraih dan menghargai kejayaan para graduan PhD FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh itu, kami memohon kehadratmu agar majlis apresiasi ini dan setiap orang yang mendukung dan menghadirinya dipayungi dengan rahmatmu dan dilimpahi dengan keberkatanmu
mulai dari saat pembukaannya hingga ke akhirnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di majlis yang mulia ini juga kami merayu kehadratmu agar segala jasa dan bakti pengorbanan para ibu bapa, para guru serta para pensyarah dan penyelia kami, sehingga kami berjaya dinobatkan sebagai graduan PhD pada hari ini, akan dibalas dengan ganjaran pahala berpanjangan dan keampunan dari segala dosa dan kesalahan, serta dibahagiakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Razak, jadikanlah para graduan PhD ini insan-insan budiman yang berfikiran jernih, berakal budi tinggi, berbudi pekerti mulia, serta sentiasa bersiap siaga dan sedia untuk mencurahkan khidmat bakti kepada agama, nusa dan bangsa. Jadikanlah mereka sentiasa bersyukur di atas pengiktirafan tertinggi ini dan mampu menjaga dan memelihara nama baik ibu bapa, para guru dan para pensyarah, serta mampu mengharumkan nama fakulti yang tercinta ini, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, akhirnya kami bermohon agar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM sentiasa utuh dan cemerlang, serta seluruh warganya sentiasa berdaya saing dan maju, dan mampu melaksanakan setiap tanggungjawab serta amanah yang diberikan demi mengilhamkan harapan dan mencipta masa depan yang gilang gemilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Mr. Aiman Rosli. Cantik puteri dihias mahkota, memikat jiwa putera bupati. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan Dekan Fakulti. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan hormatnya majlis ingin menjemput Yang berbahagia Profesor Dr. Kadarudin Ayub, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Yang berusia Pusamadia Dr. Azlan Abbas, Timbalan Dekan Suazah. Yang bahagia Pusamadia Dr. Wan Syarazad Wan Sulaiman, Timbalan Dekan Prasi Suazah. Yang berbahagia Profesor Dr. Siti Daud, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat. Yang berbahagia Pusamadia Dr. Emma Mirza Wati Muhammad, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Yang bahagia Profesor Kehormat Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali, yang diraikan bersama kita pada hari ini juga Profesor Emeritus Dr. Haji Ta'azman, penolong-penolong dekan, pengusi-pengusi pusat kajian, ketua-ketua program siswazah dan penyelaras, profesor-profesor, pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai fakulti, graduan Dr. Falsafah dan penyelia yang diraikan, saudara-saudari keluarga graduan yang hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah sekali lagi pada tahun ini dapat kita dengan limpah kurnia Allah SWT dapat kita sama-sama dalam majlis apresiasi graduan 2023 dan dalam masa yang sama juga majlis sanjungan budi Profesor Emeritus Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada tahun 2023 ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesudian saudara-saudari semua serta ahli keluarga yang dapat hadir pada majlis yang istimewa ini. Majlis ini sebenarnya sudah pun berlangsung lebih daripada 10 tahun yang lepas. Dan dalam tempoh itu, seramai 643 graduan yang terlibat dalam majlis yang umpama ini. Dan pada tahun ini, Alhamdulillah, 36 graduan Dr. Falsafah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Tahniah. Segulung ijazah Dr. Falsafah ini merupakan kejayaan tertinggi di dalam akademik yang memerlukan pengorbanan daripada semua sudut. Penat dan lelah saudara-saudari berbayar
dan diraikan insya-Allah sebentar lagi. Dan pengalaman menjalankan penyelidikan dalam pengajian Dr. Falsafah dalam aliran sains sosial dan kemanusiaan merupakan pengalaman yang memerlukan pengetahuan yang bukan sahaja luas tetapi juga mendalam serta semangat berdikari yang sangat kuat. Kajian yang dijalankan dan tesis yang dikemukakan perlu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada ilmu itu. Fakulti juga boleh berbangga. Pada tahun 2023 ini kita juga mempunyai 2 graduan Dr. Falsafah yang telah pun menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan atau kita panggil graduate on time. Saya berharap juga agar penyelia-penyelia untuk ijazah Dr. Falsafah ini dapat meningkatkan lagi usaha pada masa hadapan agar kita dapat lebih ramai lagi graduan-graduan Dr. Falsafah yang dapat menyiapkan dan menamatkan pengajian dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dalam convocation ini juga, convocation ke-51 UKM, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan juga telah melahirkan 302 graduan sarjana dan 34 graduan diploma pasca siswaza. Dan sudah pasti daripada pelbagai bidang yang akan mengharumkan nama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, malahan nama Universiti Kebangsaan Malaysia. Suka juga saya menyampaikan di sini pada tahun ini juga, pada convocation ke-51 ini, graduan daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan memenangi juga anugerah Naib Chancellor, anugerah Tun Razak, anugerah Said Kecik dan pingat emas universiti. Satu pencapaian yang sangat cemerlang pada tahun 2023 ini yang secara langsung juga membuktikan betapa pendidikan dan juga haluan yang dibawa ataupun yang direncanakan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ini menemui hasilnya yang baik. Saya percaya graduan Dr. Falsafah khususnya bersama penyelia telah melalui pengalaman yang penuh cabaran untuk mencapai kejayaan ini. Moto fakulti memupuk pemikiran kritis dan kreatif merupakan harapan fakulti untuk melahirkan graduan UKM yang mempunyai nilai etika yang tinggi serta ilmu pengetahuan dan kemahiran yang mampu mengisi setiap ruang dan peluang di persada antarabangsa. Kita juga mahu melihat graduan yang dihasilkan bukan setakat menggenggam segulung ijazah pada peringkat akademik yang tertinggi, tetapi juga haruslah juga memberikan manfaat yang sepenuhnya kepada negara secara keseluruhannya. Hadirin sekalian, seperti yang kita maklum, majlis pada hari ini juga turut meraihkan pemasyuran penerima gelaran Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Nama yang tidak asing lagi kepada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bagi warga FSSK, kepimpinan pentadbirannya sudah tidak boleh disangkal dan turut membawa kepada perubahan yang luar biasa. Dalam kapasitinya sebagai Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, beliau telah melancarkan Pelan Strategik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019 hingga 2021. Selain pertuturan tata cara kerja dan proses aliran kerja yang lebih efisien telah diperkenalkan, beberapa sistem baharu dibentuk bagi melicinkan pengambilan dan pengawasan pengajian pelajar pasca siswaza. Khidmat pelanggan, program keterlibatan komuniti, kawalan kualiti program, pengajaran dan khidmat bagi mempertingkatkan fungsi kerja dalaman. Profesor Dr. Hazita membuktikan bahawa dedikasi, semangat dan kolaborasi adalah kunci untuk mencipta perubahan positif dalam dunia pendidikan. Kecintaannya terhadap pendidikan bahasa telah mewujudkan impak yang tidak ternilai kepada universiti, komuniti dan juga negara. Apa yang terhasil pada tahun-tahun selepas 2021, 2022, 2023 adalah juga hasil daripada perancangan yang cukup rapi yang diberikan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Dan kini kita menikmati
banyak hasil-hasil yang direncanakan oleh beliau. Saya mewakili seluruh warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan mengucapkan sekalung tahniah dan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Azita Azman. Tahniah. Semoga dengan penganugeraan ini akan membawa lebih banyak perubahan kepada fakulti, dan kami, warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, amat berbesar hati dengan pemilihan yang berbagai profesor selaku penerima Profesor Emeritus. Kepada graduan yang dikasihi, akhir sekali saya doakan supaya semua terus berjaya dalam bidang masing-masing dan seterusnya menyumbang kembali kepada kecemerlangan fakulti ini. Dan pada masa akan datang sebagai ahli alumni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Universiti Kebangsaan Malaysia, kami di sini amat mengalu-alukan kehadiran dan sumbangan alumni dalam menggemilangkan lagi nama fakulti. Kembalilah bersama kami selepas ini untuk masa depan anak-anak yang lebih gemilang lagi. Saudara sekalian, sebagai penghias bicara akhir petang ini, izinkan saya sedikit pantun. Pohon kiambang tempat bertemu si burung tempur. Baliklah sekalian berbekalkan ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari padi jadinya beras, padi ditanam di tepi telaga. Siang malam bekerja keras, akhirnya kejayaan digenggam cua. Syabas dan tahniah kepada semua. Congratulations and well done for your achievement. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Professor Dr. Kadarudin Ayub, Dean of Faculty of Social Sciences and Humanities, for the opening speech just now. Seterusnya, kita ke acara utama iaitu Majlis Apresiasi Graduan Doktor Falsafah. Sebelum itu, mari sama-sama kita menyaksikan video ucapan ringkas dari graduan senior FSSK. Beliau tetap bersemangat untuk menamatkan pengajian Doktor Falsafah. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaram Awang, berasal dari sebuah kampung terpencil di Melaka. Ingin berkongsi pengalaman berliku yang dilalui. Selepas tamat belajar di sekolah rendah dan menengah pada tahun 1963, saya berpeluang menjadi guru. Ketika mengajar di sekolah rendah selama 22 tahun, saya merasa ilmu belum cukup, terasa rendah diri dan berazam melanjutkan pelajaran supaya dapat mengajar di sekolah menengah nanti. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berpeluang melanjutkan pelajaran di UKM. Lulus sarjana muda pada tahun 1990 ketika berumur 46 tahun. Master pada tahun 2005 berumur 61 tahun. Dan PhD yang begitu hebat dan mencabar hingga berjaya ketika berumur 79 tahun. Terima kasih kepada UKM dan terima kasih juga kepada penyelia Dr. Zubair Idris, mantan penyelia Dr. Saiful Bahri Muhammad Razi, Dr. Muhammad Gaddafi, Puan Lizawati dan pensyarah-pensyarah lainnya. Mereka terlalu banyak membantu saya. Pada saya, usia bukanlah penghalang bagi kita menerima ilmu. Apa yang ingin diketengahkan, peluang keemasan ini perlu dimanfaatkan. Bukan sahaja untuk duniawi, tetapi juga bekalan untuk akhirat nanti. Hamka pernah menyuarakan bahawa mengakui kekurangan diri itu adalah tangga untuk kesempurnaan diri. Dan merasa sudah cukup itu ada alamat yang tidak cukup. Pendapat saya, belajar dan berkuliah itu adalah sikap mulia
yang dituntut dalam Islam. Allah senantiasa memberkati. Setiap langkah itu ada ganjaran dan pahalanya. Selain dapat menyegarkan minda dan menyihatkan tubuh badan, sikap ingin tahu itu dapat meyakinkan diri untuk belajar. George Bernard Shaw pernah berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu membuat orang cepat menjadi lebih bijak daripada masa-masa yang lampau. Hakikatnya, belajar hingga berjaya itu bukanlah suatu penaman atau penyudah dalam hidup. Mahesh Babu, pelakon Tamil Tesor, pernah menyatakan, success is not a destination, but success is the starting of a long journey. Yakinlah, sikap mulia, rajin, jujur, ikhlas dan amanah itu adalah moto penting bagi kita. Belajarlah tanpa jemu-jemu. Persoalannya, sampai bila kita perlu belajar? Abdullah Ibnu Mubarak, ulama zaman tabi'in menerangkan, kita perlu belajar sehingga kita punya kebodohan itu hilang. Akhir kata, terimalah, sekepal pada yang kaya, segunung pada yang papa. Sekecil-kecil tunas dipelihara, berbuah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, majlis menjemput graduan daripada Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bitara Melayu, Muharram Awang. Penyelia Dr. Zubir Idris. Rusnani Ibrahim. Penyelia Dr. Muhammad Gadab Fiah. Mugni Murni Bustamam. Penyelia Profesor Madya Dr. Masliza Yusof. Muhammad Syahman Mahdi. Penyelia Dr. Yusminiayati Yunus. Dengan ini dipersilakan penyelia untuk memakaikan selendang alumni ataupun maflar kepada graduan. Graduan diminta untuk terus kekal bagi sesi fotografi. Now, we present you Dr. Muharram Awang. Seterusnya, graduan dari Pusat Kajian Media dan Komunikasi. Graduan South
Now, we present you Dr. Sotek Chu. And Dr. Jamali Bujang Sanawi. Thank you, Supervisor. Seterusnya, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik. Graduan Mazidah Muhammad. Penyelia Profesor Datin Norizan Abdul Razak. Profesor Madya Dr. Wahiza Wahi. Graduan Oh Chen Mei. Penyelia Profesor Dr. Pramila Krish. Graduan Jeremy Ivan Tambarijah. Penyelia Profesor Dr. Pramila Krish. Seterusnya, graduan Sumaya Faizal Ahmad Saleh. Penyelia Dr. Sharifah Raihan Syed Jaafar. Dengan ini dipersilakan penyelia untuk memakaikan selendang alumni ataupun afla kepada graduan. Graduan diminta terus kekal bagi sesi fotografi. Now we present you Dr. Mazidah Muhammad, Dr. Oh Chin Mei, Untuk acara seterusnya, video khas ini adalah untuk para graduan Dr. Falsafah dan juga penyelia yang diraikan. Kita saksikan.
Hi, my name is Hiran. I'm originally from Sri Lanka. I joined UKM for my PhD program in 2017 and I graduated early this year. Right now, I'm 38 years old. I'm also a senior lecturer at Taylor's University. So for future students, if you're doing your PhD, I would suggest that make sure that you're curious about your research really well and understand what your research is about. Based on that, make sure you find your supervisors and perhaps contact them early as possible and see whether they're interested in collaborating with you in your PhD journey. And sometimes you need to understand that you may face some challenges throughout your PhD journey, so it might not be exactly what you planned to be. So have an open mind and most importantly, enjoy your PhD process and your journey. So my PhD supervisor was Dr. Rosaini Khairudin, and I had a second co-supervisor, Dr. Kasriati Salihudin. Both of them were very helpful throughout my PhD journey. However, there were some challenges as well. Initially, the PhD research that I wanted to start, that I wanted to do, did not really go according to plan, so I had to change my topic as well. So these are common challenges that new students may face. So one of the memorable moments that I had when I first joined UKM was the first time meeting my supervisors. The joy, the happiness, and the level of acceptance, and also the motivation that they gave me on the first day itself persisted throughout my PhD journey until I graduated on the day I finished my PhD Viva. So that motivation was the one that actually motivated me to stay in the PhD program and finish it the way I plan to finish. For future students, if you're planning to join the program FSSK, Faculty of Social Science and Humanities at UKM, I would suggest that make sure you know your research that you're doing very well. Sometimes your plans may not work out. In a situation like that, make sure that you have an open conversation with your supervisors and get their advice before you make any further decisions. Remember that supervisors are the backbone of your PhD. It's not a sprint, it's a marathon. So make sure to enjoy the process of doing your PhD and try to graduate on time. That's going to be really helpful for your future careers. Sesi Majlis Apresiasi Graduan Dr. Falsafah FSSK 2023 diteruskan. Dengan ini, majlis menjemput graduan dari Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia SAITRA. Graduan Hiran Shanake Pereira, Wedashiga.
Graduan Nora Shikin Ahmad, penyelia Profesor Dr. Siti Daud. Graduan Muhammad Safwan Saparudin, penyelia Dr. Rusli Kamarudin. Dengan ini dipersilakan penyelia untuk memakaikan selendang alumni FSSK ataupun mafla kepada graduan. Graduan diminta untuk kekal bagi sesi fotografi. Now we present you Dr. Angelina Gurunathan, Dr. Muhammad Izzuddin Nazaruddin, Dr. Nora Shikin Ahmad, dan Dr. Muhammad Safwan Saparudin. Thank you, Supervisor. Seterusnya, majlis menjemput graduan daripada Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran SIP. Graduan Suridah Ali, penyelia Dr. Mibi Hanida Abdul Muttalib. Graduan Taban Khalid Ahmad, penyelia Dr. Mimi Hadida
Nur Hazliana Hanafi, penyelia Profesor Madya Dr. Jalaluddin Abdul Malik. Graduan Suhana Ismail, penyelia Profesor Madya Dr. Muhammad Yusuf Husin. Graduan Kiki Kirana Abdillah, penyelia Profesor Madya Dr. Azima Abdul Manaf. Graduan Rusda Ramli, penyelia Profesor Madya Dr. Suraya Ishak. Graduan Zurina Ahmad Saidi, penyelia Dr. Zurinah Tahir. Dengan ini dipersilakan penyelia untuk memakaikan selendang alumni FSSK ataupun mafla kepada graduan. Graduan diminta untuk terus kekal bagi sesi fotografi. Now, we present you Dr. Hazliana Hanafi, Dr. Suhana Ismail, Dr. Kiki Kirana Abdillah, Dr. Rusda Ramli, dan Dr. Zurina Ahmad Saidi. Thank you, Supervisor. Seterusnya, graduan Muhammad Faiz Aiman Muhammad Suhaimin, penyelia Dr. Azahan Awang. Graduan Nurul Nabihah Abbas, penyelia Profesor Teknologis Dr. Kadir Arifin. Dengan ini dipersilakan penyelia untuk memakaikan selendang alumni FSSK ataupun mafla kepada graduan. Graduan diminta untuk terus kekal bagi sesi fotografi. Now we present you Dr. Muhammad Faiz Aiman Muhammad Suhaimin dan Dr. Nurul Nabihah Abbas. Thank you. Supervisor. Hadirin sekalian, anugerah Graduate on Time atau GOT ini diberikan kepada graduan yang berjaya menamatkan pengajian Doktor Falsafah dalam tempoh 7 semester. Before we start with the recipients, let's witness their achievements through this video.
Salam sejahtera. Saya Dr. Oh Chan Mei, berumur 41 tahun dan bidang pengurusan saya adalah dalam pengajian bahasa Inggeris. Oleh itu, izinkan saya untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris. Well, this 3-year journey has not been without its challenges. If not for my supervisors, Professor Dr. Pramila Krish and Dr. Effendi Hamad, who inspired and motivated me, I wouldn't have graduated today. I remember the nights when I had to stay up to write the chapters of my thesis. Every night, after putting my children to bed, I would type on my laptop till about 3 or 4 a.m., then sleep for a few hours and wake up at 6 a.m. to drive to work. Then come home, manage my children, and the typing routine starts again. Yes, with the demands of family and full-time work as a matriculation lecturer, I couldn't find any other time to work on the thesis except during my bedtime. It was tough and might have taken a toll on my health, but to finish something, discipline is the key. So I told myself that I must type something every day, even if just a line. Of course, my supervisors constantly called to check on me and my well-being, giving me speedy and constructive feedback from chapter to chapter as well. Therefore, I would like to express my deepest and sincerest gratitude to my most gracious supervisor, Professor Dr. Pramila Krish, for without her, I would never have even dreamed of starting this doctoral journey. Her wise insights, detailed guidance, and invaluable feedback helped me complete this thesis on time. She goes out of her way to do more than duty asks of her, encouraging me every step of the way, and I'm truly grateful for her professionalism, care, and deep knowledge in research, which truly inspires me. My gratitude also goes out to my second supervisor, Associate Professor Dr. Effendi Hamad, who from the beginning gave me the confidence and inspiration I needed to pursue my topic of study. His vision and thought-provoking questions helped me find a research direction and see things from different and broader perspectives in order to improve further. Thanks also to my family, especially my loving husband, children and parents who gave me unconditional support, love and joy, which has helped give me strength during my study. Finally, my friends and faculty staff, especially Kak Liza, thank you for your assistance and words of encouragement at various points of my study. Praise God that this PhD journey is now finished. Assalamualaikum, saya Muhammad Ali bin Jasni, berusia 35 tahun. Saya berasal daripada Kelang Lama. Saya baru saja menghabiskan PhD dalam bidang kerja sosial. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga supervisor saya, iaitu Dr. Nazir Hassan, Profesor Madya Datin Dr. Fauzal Ibrahim dan Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. So di sini saya ingin berkongsilah kenangan terindah saya sepanjang saya membuat PhD. Alhamdulillah, di mana saya menyiapkan PhD saya dalam tempoh 3 tahun. Saya berjaya melakukan PhD sambil bekerja, di mana saya memegang dua topi lah, di mana saya perlu bekerja dan pada sama saya kena membahagikan masa untuk belajar. Walaupun belajar dan bekerja, tapi tetap minat saya tetap melakukan seperti menonton wayang, memasak dan juga saya juga sering melakukan senaman lah setiap hari. Selain itu, kenangan terindah saya di mana saya menjalani PhD saya ketika PKP. Sebaik saya mendaftar minggu pertama, kebetulan negara telah melanda pandemik dan membawa kepada PKP dan menyebabkan saya secara on-off lah selama 2 tahun berada di rumah. Kebanyakan masa saya akan menghabiskan untuk menulis artikel, menulis tesis dan menulis buku lah kiranya. So keadaan itu menyebabkan saya berpeluang lah untuk menyiapkan PhD tersebut dalam tempoh 3 tahun. Selain itu, kenangan terindah saya apabila saya perlu mengumpulkan data ketika pandemik, di mana saya perlu merentas negeri, saya perlu mendapatkan kelulusan, di mana saya perlu pergi ke negeri yang lain lah. Saya berada di Kedah, di mana saya perlu merentas negeri untuk pergi ke Kuala Lumpur. Kajian saya adalah tentang gelandangan.
Keadaan ini menyebabkan saya perlu membuatkan sedikit precaution lah apabila bertemu mereka, di mana saya perlu membuat semakan suhu, saya juga perlu menjalankan sedikit soal tentang mereka punya kesihatan dan sebagainya. Itu merupakan pengalaman yang saya sangat gembira lah bersama mereka. Sepanjang 2 tahun menjalani collect data, saya juga telah menjalani hari raya bersama mereka. Itu merupakan kenangan terindah lah apabila saya bersama mereka dapat melalui kehidupan mereka lah kebanyakannya. Okey, kejayaan saya untuk menyiapkan PhD dalam tempoh 3 tahun ni, saya melihat antara faktor utamanya adalah supervisor saya lah. Supervisor saya sangat memudahkan saya. Saya melihat mereka memudahkan proses untuk menyiapkan PhD dalam tempoh 3 tahun dan memberi tunjuk ajar. Untuk bagi saya, nasihat saya untuk belajar, untuk mendapatkan PhD dalam tempoh 3 tahun ni, kita jangan segan untuk bertanya. Kita kena kerap bertanya dengan supervisor, kita kena keep in touch dengan supervisor, membina networking, bertanya. Jangan pernah rasa takut untuk bertanya. Itu merupakan antara tips lah yang saya pelajari selama 3 tahun tersebut. Sebab saya sering bertanyakan, sebab apabila kita gagal untuk bertanya, enggan untuk bertanya, menyebabkan kita akan tersesat di pertengahan jalan. Maka dengan itu saya merasakan bahawa hampir setiap minggu saya akan kerap memberi laporan tentang progres saya, kemajuan saya kepada supervisor. Keadaan itu juga menyebabkan laporan PhD saya setiap semester mendapat laporan yang sangat baik daripada supervisor, sebab disebabkan oleh pertemuan walaupun secara online ataupun bukan online, menyebabkan saya sering melaporkan kemajuan saya bersama supervisor saya. Dan akhir sekali, saya ingin menjemputlah ramai di antara kamu semua untuk belajar di FSSK ini, kerana peluang untuk kita mematangkan dirilah di sini, di mana saya melihat PhD ini sebagai satu proses lifelong learning. Apabila kita dapat mematangkan diri, kita dapat meningkatkan diri dan kita dapat membina diri menjadi lebih baiklah kiranya. Sebab pada hari ini saya telah belajar banyak perkara, saya telah memperbaiki diri saya untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Ladies and gentlemen, to appreciate the achievements, I would like to invite Yang Berbahagia Profesor Dr. Kadaruddin Ayub, Dean Faculty of Social Sciences and Humanities, accompanied by Associate Professor Dr. Azlan Abbas, to present the Certificate of Excellence to the GAOT graduates and also the supervisors. Hadirin
Supervised by the Supervision Committee, led by Dr. Nazira Hassan, and other committee members are Associate Professor Datin Dr. Fauzia Ibrahim and Associate Professor Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin. Please welcome. Tahniah dan terima kasih graduan dan penyelia. Thank you to the Dean and Deputy Dean for the session just now, and congratulations to the both GRT graduates and supervisors. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini juga merupakan hari yang bermakna untuk warga FSSK. Kerana kita turut meraihkan pemasyuran penerima gelaran Profesor Emeritus pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-51. Beliau juga tidak asing lagi bagi warga FSSK kerana pernah menyandang jawatan sebagai Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebanyak 2 pekan. Dalam tempoh tersebut, sudah pasti banyak perubahan dan warna-warni yang dicorakkan. Sumbangan dan bakti beliau amat bermakna buat warga FSSK. Tanpa melengahkan masa, kita saksikan sedikit bingkisan video untuk penerima gelaran Profesor Emeritus Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 2023.
of Social Sciences and Humanities, Professor Dr. Kadarudin Ayub, to deliver his speech especially for our Honorable Professor Emeritus recipient. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Beliau merupakan seorang ahli akademik yang cemerlang yang memberikan sumbangan bermakna dalam pengembangan pendidikan bahasa Inggeris. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua pada tahun 1984 di Wichita State University, Kansas, Amerika Syarikat. Sebelum menyambung pengajiannya pada peringkat ijazah sarjana dalam bidang pendidikan bahasa pada tahun 1986 di University of Kansas, Lawrence, Amerika Syarikat. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang linguistik gunaan dan literasi dan memperoleh ijazah pada tahun 1999 di University of Western Australia, Perth, Australia. Dalam perjalanan kejayaannya selama 36 tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau telah mengembangkan program-program yang membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan berbahasa mereka serta memberikan pemahaman literasi yang lebih mendalam. Antara program yang telah dibentuk dan dilaksanakan adalah program pengukuhan bahasa Inggeris Universiti Kebangsaan Malaysia, program bahasa Inggeris at College, program Content and Language Integration Learnings and Competency-Based English Test Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, peranan Profesor Emeritus Dr. Hazita dalam kepimpinan pentadbirannya turut membawa kepada perubahan yang luar biasa. Dalam kapasiti beliau sebagai Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, beliau juga telah melancarkan plan strategik FSSK pada tahun 2019-2021. Selain itu, penstrukturan semula tata cara kualiti kerja dan proses aliran kerja yang lebih efisien telah pun diperkenalkan. Kesarjanaan Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman tercermin dengan pencapaiannya dalam penyelidikan dan penerbitan. Sepanjang perjalanan akademiknya dalam bidang linguistik terapan dan literasi bahasa, beliau telah mengetuai 12 projek penyelidikan yang dibiayai dengan jumlah terkumpul melebihi RM1 juta. Pengiktirafan yang tinggi telah diberi kepada beliau apabila dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai pengerusi Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris untuk mengawal standard dan kualiti pendidikan bahasa Inggeris di Malaysia. Di sebalik kejayaan beliau, sudah pastinya ada yang menyokong dan menjadi tulang belakang insan hebat ini. Haji Abdul Hafiz bin Abu Bakar, suami kepada Yang Maha Bahagia Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman dan 4 cahaya matanya, seorang perempuan dan 3 lelaki, merupakan big supporter untuk beliau dalam melalui setiap detik jatuh dan bangunnya dalam kerjaya. Alhamdulillah, keluarga ini semakin bahagia dengan kehadiran seorang cucu. Pegangan prinsip beliau adalah selalu ikhlas dan beramanah dalam semua urusan. Menjadikan setiap hasil usaha pasti membuahkan hasil. Beliau membuktikan bahawa dedikasi, semangat dan kolaborasi adalah kunci untuk mencipta perubahan positif dalam dunia pendidikan. Kecintaannya terhadap pendidikan bahasa telah mewujudkan impak yang tidak ternilai kepada universiti, komuniti dan negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, selaku Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, penganugerahan gelaran Profesor Emeritus kepada
Profesor Dr. Hazita Azman merupakan salah satu penghormatan kepada jasa dan bakti yang telah beliau taburkan kepada universiti dan khususnya kepada warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang disayangi. Tahniah yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam, kasih dijunjung. Jasamu tetap kami kenang, budimu tetap kami sanjung. Kembara Laksmana Tanjung Lokan, berjalan gagah bersama rakan. Salam tahniah kami ucapkan kepada Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman, kami ucapkan. Dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda penghargaan dan tahniah di atas penganugerahan gelaran Profesor Emeritus, dipersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Kadaruddin Ayub, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, diiringi oleh Profesor Madya Dr. Azlan Abbas, Timbalan Dekan Siswazah ke pentas untuk menyampaikan cenderhati kepada Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Seterusnya, ucapan balas penerima gelaran Profesor Emeritus, dipersilakan Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang amat saya hormati Profesor Dekan, Profesor Dr. Kadaruddin Ayub, Yang berusaha Profesor Madya Dr. Azlan Abbas, Timbalan Dekan Siswazah, Yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Shahrazad, Wan Sulaiman, Timbalan Dekan Prasiswazah, Yang berbahagia Profesor Dr. Siti Daud, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, Yang berusaha Profesor Madya Dr. Emma Mirza Wati Muhammad, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Yang berbahagia Profesor Kehormat Profesor Dr. Muhammad Fuad Bakjali, para pengerusi, pusat-pusat pengajian, penolong-penolong dekan, barisan pentadbiran dan perkhidmatan fakulti, para graduan FSSK 2023 yang diraikan, serta para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat saya dan keluarga saya bersama anda semua di dalam Dewan Perdana ini meraihkan Majlis Apresiasi Graduan Dr. Falsafah dan Sanjungan Budi FSSK 2023 hari ini. Terima kasih kepada pihak fakulti kerana memberi peluang kepada saya untuk berucap di majlis yang penuh bermakna ini. Dia bagi saya 5 minit. Tapi seperti biasa saya tidak akan mengikut 5 minit. Dr. Azlan? Semestinya majlis hari ini adalah amat istimewa bagi graduan yang telah berjaya menerima ijazah Dr. Falsafah dan juga
amat bermakna bagi saya sebagai penerima gelaran Profesor Emeritus. Ribuan terima kasih FSSK kerana meraihkan kami. Kepada semua graduan ijazah Dr. Falsafah di sini, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana sudah memperolehi gelaran Dr. Falsafah dengan jayanya pada Convocation UKM ke-51 ini. Dan juga syabas kepada dua calon GOT kita juga, ya, syabas. Tahniah juga kepada penyelia-penyelia yang hebat daripada FSSK yang telah mendorong pelajar-pelajar calon-calon doktor kita sehinggalah berjaya. Dan sebagai seorang yang berpengalaman menyelia ni, memang ianya satu perkara yang tanggungjawab yang agak berat, ya, yang begitu berat. Jadi syukur Alhamdulillah, saya percaya semua penyelia di FSSK ini adalah penyelia yang berintegriti dan bertanggungjawab. Jadi you are very lucky to have chosen FSSK. Tahniah juga kepada ahli keluarga graduan yang semestinya turut berbangga dengan kejayaan yang telah dicapai oleh anak, isteri atau suami masing-masing. Kejayaan mereka adalah kejayaan anda juga. Dengan izin, I would like to congratulate all of the PhD graduates present here today and wish you all the best and good luck in your future undertakings. Go forth and make a difference. Apply your intellect and knowledge gained from your learning experience here at FSSK and UKM. Build a better future for yourself, for your communities, and for the nation. For the essence of knowledge is having it and applying it. And it is our obligation as those who are now knowledgeable to share it and do good with it, and to seek higher knowledge to keep on improving ourselves as well as others. Para hadirin sekalian, saya amat bersyukur kerana kepada Ilahi kerana dengan izin dan perkenannya saya telah dapat menerima gelaran Profesor Emeritus dalam bidang linguistik terapan dan literasi bahasa dari UKM pada sesi pada 25 November baru lepas, ya. Seikhlasnya saya amat menghargai dan amat terharu kerana tidak dijangka akan diberi penghormatan setinggi ini. Terima kasih kepada Prof. Dekan atas ucapan dan juga pengenalan kepada saya sebentar tadi dalam ucapan beliau. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan khususnya kepada pihak Lembaga Pengurusan Universiti dan juga kepada fakulti Prof. Dekan sendiri, Prof. Dr. Kadarudin, pengerusi Pusat Pengajian Bahasa, Prof. Madya Dr. Nur Fariza, timbalan-timbalan dekan, barisan pengurusan fakulti dan pusat pengajian, serta semua warga FSSK di atas sokongan yang tidak ternilai yang telah membawa kepada penghormatan yang diberikan kepada saya dengan gelaran Profesor Emeritus ini. Tak dilupakan juga rakan-rakan penyelidik bersama di PPBL dan juga Pusat Pengajian Citra, Dr. Wahizah berada di sini, Institut Penyelidikan Perubahan Iklim ataupun IPI, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti FST, Sains dan Teknologi, FTSM dan juga Fakulti Pendidikan. Ini merupakan rakan-rakan saya di fakulti luar dan institusi luar daripada FSSK yang telah bekerjasama dengan saya dalam penyelidikan. Kolaborasi bersama saya telah membawa impak yang besar dan berkesan kepada hasil dan output penyelidikan yang dijalankan dalam bidang literasi bahasa. Rakaman terima kasih ini juga tidak lengkap tanpa saya mengatakan penghargaan yang amat tinggi kepada insan istimewa yang telah memberi sokongan tidak berbelah bagi kepada saya dan dalam kerjaya saya, khususnya suami tercinta Haji Abdul Hafiz Abu Bakar dan keempat-empat anak saya iaitu Zahara, Muhammad Khidir di sini, Abdul Hakim dan Muhammad Yusof yang telah bersabar menerima kekurangan saya sebagai seorang isteri dan ibu
kerana amat memahami kerenah seorang akademik dan juga pentadbir di universiti. Sesungguhnya tidak termampu pada waktu ini atau bila-bila pun untuk saya merakamkan ucapan penghargaan kepada semua yang telah menyentuh hidup saya kerana terlalu ramai terlibat dari kalangan rakan-rakan dalam UKM dan juga luar UKM. Termasuklah pelajar-pelajar yang telah saya mendidik, menyelia dan juga yang telah membantu dalam urusan projek-projek penyelidikan. Namun saya mengingati dan menghargai setiap orang dari mereka dan dengan rendah hati dan dengan tulus ikhlas mengungkapkan apresiasi saya dalam 2 rangkap pantun yang penuh ertinya. Terima kasih saya ucapkan kerana kalian selalu membantu. Jasa dan bakti jadi taruhan akan saya kenangkan selalu. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Para hadirin yang saya hormati sekalian, setelah seperti apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dekan tadi, saya telah memulakan kerjaya saya di UKM ini pada 1986 sebagai pensyarah muda di Pusat Bahasa. Dari awal lagi, sejak pulang daripada Amerika Syarikat dengan ijazah sarjana dalam pendidikan bahasa daripada University of Kansas itu, saya sememangnya telah memilih untuk berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia, walaupun telah mendapat tawaran serentak dari UM, UIA, UTM dan UPM semasa itu. Ini adalah kerana semangat kebangsaan sememangnya terpahat dalam hati saya. Saya bertekad untuk membantu mendidik anak bangsa dan negara. Dalam penguasaan bahasa Inggeris sahaja, mungkin remeh, ya, tetapi kita melihat kesannya betapa anak-anak muda kita menjadi mangsa, ya, kerana tidak dapat menguasai bahasa Inggeris dengan sebaiknya. Saya juga bertekad untuk mereka bukan saja menguasai bahasa Inggeris tetapi juga memperolehi kemahiran literasi dalam penggunaannya supaya mereka mendapat pemikiran yang lebih kritikal, dapat lebih mengawasi bahasa supaya tidak ditipu, ya, ataupun supaya dapat bersaing di pesada antarabangsa. Sepanjang 30 tahun kerjaya saya di UKM, saya tidak jemu menterjemahkan serta merealisasikan harapan saya untuk anak bangsa dan negara, khususnya anak didik di UKM, dengan memperkenalkan beberapa perubahan kepada pendekatan pengajaran bahasa Inggeris serta penilaiannya di UKM. Walaupun ekosistem dan semangat di UKM tidak begitu meraihkan penguasaan dan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dan warganya. Sememangnya isu penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar Malaysia sentiasa menjadi isu perbalahan yang dipolitikkan. Dalam pemerhatian saya, the pendulum on this issue swings back and forth every 5 years. And you know what that means, yeah? Creating a vicious cycle that evolves around the issue of English proficiency among Malaysian graduates and their employability. Dengan izin. Sebab itulah setiap penyelesaian dan intervensi yang dicadangkan tidak nampak kesannya kerana tidak diberi peluang untuk mencapai matlamatnya. Yang menjadi mangsa adalah anak bangsa dan negara jua. Kuasa ekonomi dan sosiopolitiko yang dikaitkan dengan bahasa Inggeris tidak boleh dinafikan. Lebih-lebih lagi bila menempuhi cabaran era globalisasi teknologi dan AI kini. Penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua atau bahasa tambahan di Malaysia perlu diterima bukan sebagai bahasa yang mengasimilasi budaya barat atau melekehkan kepentingan bahasa kebangsaan dan bahasa bonda,
tetapi sebagai bahasa instrumentasi yang dapat mengintegrasikan kita dalam dunia global sambil masih berpegang kepada akar umbi identiti lokal kita. Dengan izin, the mission is not to assimilate the English language, but to integrate it as an instrument to be heard, to be known, to be able to criticize, and to persuade, as well as to educate the other and others. And so my mission for English language as a second language in Malaysia will carry on as the pendulum keeps on swinging. And insyaAllah kali ini pendulumnya swinging towards the positive side, insyaAllah. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seperti saudara-saudari telah dimaklumkan oleh Prof. Dekan tadi, selama 36 tahun saya berkhidmat di UKM yang disayangi ini, saya telah diberi peluang sejumlah 22 tahun untuk memegang pelbagai jawatan di Fakulti Pengajian Bahasa sebelum ini dan FSSK sebagai dekan, timbalan dekan dan pengerusi pusat pengajian. Sesungguhnya pengalaman sebagai pentadbir telah banyak mengajar saya dalam mengatur strategi dan pelan tindakan yang wajar untuk menggerakkan dan merealisasikan matlamat yang disasarkan mengikut keperluan masa dan tuntutan pihak berkepentingan di tahap universiti, kebangsaan maupun antarabangsa. Walau apa rintangan, perubahan dan anjakan paradigma yang perlu dihadapi dan ditangani, saya tetap dengan pendirian saya bahawa sebagai seorang ketua dalam apa kapasiti pun, saya perlu menjalankan tugas saya dengan ikhlas, beramanah, berintegriti dan berempati. Prinsip ini telah membantu saya dalam ketetapan hala tujuan dan matlamat kerja saya dan juga telah mencorak budaya kerja saya sebagai seorang pentadbir. Tetapi mengemudi sebuah fakulti sebesar FSSK ini bukanlah mudah. Kita ada dua mantan dekan Prof. Fuad di sini. Prof. Dekan Prof. Kadar sendiri sedang memegang jawatan dekan sekarang. Dan memang fakulti ini besar. Bukan kita ada 6 pusat pengajian, ya. Bilangan pensyarahnya ramai, bilangan pelajarnya ramai. Dan saya agak nasib baik kerana diberi peluang 2 kali untuk menjadi dekan FSSK. Sekaligus memberi peluang kepada saya untuk memantapkan dan menjayakan pelan strategik fakulti dengan lebih berkesan. Saya juga banyak belajar daripada sifu-sifu mantan dekan dan para profesor senior yang lain. These are the giants who let me stand on their shoulders to have a better view of the landscape. Dalam masa yang sama, saya banyak juga belajar dari barisan para pensyarah yang muda, seperti Prof. Dekan sendiri, yang lebih berani dan kreatif dan selalu dapat menyuntik perspektif baru dalam proses penyelesaian apa jua masalah yang berbangkit. Sejujurnya, kejayaan FSSK adalah dalam tangan semua warga FSSK. Barisan pengurusan, pentadbiran serta sokongan, barisan para akademik dan juga barisan para pelajar fakulti. Kejayaan setiap warga mengharumkan nama fakulti dan menguatkan lagi identiti dan kejituan FSSK. Saya sungguh berbangga dengan pencapaian FSSK selama ini dan saya amat percaya dengan potensi warga dan juga pelajar FSSK untuk terus berjaya menyemarakkan kehebatan FSSK lebih meluas di tahap kebangsaan dan juga antarabangsa. Belum lagi ya. Was that Azlan? No time limit dia cakap. Mungkin ada yang masih ingat slogan saya sebagai dekan dahulu, iaitu FSSK mesti selalu mendapat kedudukan dalam circle of winners dalam apa jua pun yang kita melibatkan diri. Dan Dr. Wan sebagai timbalan dekan Prasiswazah telah menghasilkan, telah membantu dalam pencapaian
pelajar-pelajar kita yang mendapat anugerah tahun ini. Syabas Dr. Wan. Terima kasih. Jadi semangat yang saya ingin impart ialah we give our best, be the best and remain the best. Inilah harapan saya dari segi budaya kerja akan kekal di FSSK. Prof Dekan dan ahli-ahli fakulti yang saya sayangi, UKM, FSSK dan Pusat Pengajian Bahasa telah banyak membentuk saya menjadi seorang akademik yang berkaliber dan pentadbir yang prihatin dan bersemangat kebangsaan. Dan saya amat terhutang budi dengan universiti dan fakulti yang saya amat sayangi dan hormati ini. Justru itu saya ingin GIFT back, gift back, dengan 3 cara kepada pihak pusat pengajian dan fakulti dan secara tidak langsung kepada UKM. Sukacita saya mengumumkan kepada Prof Dekan dan rakan-rakan di sini, saya berhasrat untuk menyumbang atas nama saya anugerah kecemerlangan graduan program kedoktoran pengajian bahasa Inggeris bagi tesis terbaik. Saya juga ingin menyumbang kepada hadiah pelajar terbaik program sarjana pengajian bahasa Inggeris mulai tahun depan 2024. Jadi maaf kepada graduan tahun ini tak sempat ya. Dan juga atas nama Allahyarhamah ibu saya Sharifah Salma Said Yusof Al-Sagaf. Saya juga berhasrat menganjur 2 pelajar prasiswaza terpilih dari dalam kumpulan B40 dan dari setiap pusat pengajian untuk mengambil bahagian dalam program Rising Grads yang bakal saya jalankan bersama 2 pakar korporat mulai awal 2024 tahun depan. Besarlah harapan saya program mentoran ini akan dapat melengkapkan bakal graduan dengan kemahiran nilai tambah yang dapat meningkatkan kebolehpasaran dan potensi keusahawanan mereka agar mereka mempunyai kelebihan untuk bersaing dalam pasaran kerja dan peluang menceburi alam inovasi keusahawanan. InsyaAllah inilah cara saya dapat ekspresi penghargaan saya penghargaan dan sayang saya kepada fakulti dan universiti. Saya merasa amat bertuah kerana dapat berkhidmat di UKM dan di FSSK yang terbilang ini. Terima kasih sekali lagi FSSK dan UKM. Saya amat menghargai. Dan kepada graduan di sini, saya galakkan anda semua memikirkan cara yang terbaik. Setiap diri anda boleh gift back, GIFT, gift back, kepada fakulti dan pusat pengajian anda secara langsung ataupun tidak langsung untuk menunjukkan perhargaan anda kepada tempat dan para ilmuwan yang telah mendidik anda, sekaligus membentuk minda yang lebih tinggi dan matang untuk jalan kerja dan kehidupan yang lebih mampan dan bermakna. Dengan izin, don't forget to give back as an alumnus of the faculty and the university. And on that note, I would like to close with some thoughtful and meaningful quote from Rumi, the 13th century Islamic scholar and poet, dedicated to all my colleagues here and friends, as well as to the graduates of FSSK. You were born with potential. You were born with goodness and trust. You were born with ideals and dreams. You were born with greatness. You were born with wings. You are not meant for crawling, so don't crawl. For you have wings, so learn to use them and fly high. Give your best with all sincerity. Do your best with all your ability. And God willing, the Almighty will do the rest. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Hazita Azman. Ladies and gentlemen, before we end our ceremony today, we have another performance from Dr. Zubir Idris. He will sing a song titled Joget Kenangan Manis. Please welcome. Hello, testing. Hari ini kita menyaksikan hasil daripada orang yang cintakan ilmu. Tapi sekarang saya tak nak kita cintakan ilmu, tetapi cinta terhadap orang sekeliling kita. Dan lagu ini ditujukan khas untuk mereka yang pernah bercinta, sedang bercinta dan akan bercinta. Enak sungguh penganan, terasa kenyang, tidur pun lena. Perasaan cinta bukan mainan, bila melanda serba tak kena. Jadi nak tahu macam mana penangan cinta? Terimalah Joget Kenangan Manis. Music please. Riuh kicau unggas rimba, langit biru kala senja. Kini engkau jauh dari mata, hatiku merindu tiap masa. Pagi hari pergi pekan, pakai baju bunga-bunga. Bila hati sedang kesepian, tulis untukmu surat cinta. Memanglah hai adat berkasih, berpisah selalu gelisah. Terbayang kenangan yang manis, terasa kau ada bersama. Padamu hai si jantung hati, dalam tidur ku termimpi-mimpi. Selagi kita berjauhan, hati rindu tiada tertahan. Kalau pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu. Saban hari ku menanti waktu, pulanglah segera kepadaku. Saya nampak di sana ya, ramai yang terasa ingin menyanyi ya. Silakan bersama dengan saya. Riuh kicau unggas rimba, langit biru kala senja. Kini engkau jauh dari mata, hatiku merindu tiap masa. Pagi hari pergi pekan, pakai baju bunga-bunga. Bila hati sedang kesepian, tulis untukmu surat cinta. Memanglah hai adat berkasih, berpisah selalu gelisah. Terbayang kenangan yang manis, terasa kau ada bersama. Padamu hai si jantung hati, dalam tidur ku termimpi-mimpi. Selagi kita berjauhan, hati rindu tiada tertahan. Kalau pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu. Saban hari ku menanti waktu, pulanglah segera kepadaku.
Sekian, terima kasih. Write my name on the stone if you go to Kuala Kubu. Hopefully ini sebuah pantun. Terima kasih Dr. Zubir atas lagu. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our appreciation ceremony for PhD graduates and Professor Emeritus 2023. We hope that all of us had enjoyed the ceremony and wishing you all the best in your future undertakings. Sekali lagi, saya Nazmi Rahmat. Dan saya Izzati Azali. Memohon maaf andai sepanjang perjalanan majlis ini kami tersalah kata ataupun bicara. Akhir kata, terimalah dua rangkap pantun daripada kami. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, diminta para graduan dan penyelia untuk berada di dalam dewan dan memenuhi ruang tengah dewan bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Mana tengah ni?